Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Hari ini saya ada 3 kisah misteri yang ingin saya ceritakan dan ini adalah kisah yang anda belum pernah dengar. Kita akan melihat fakta kes dan juga akan melihat bukti-bukti ganjil yang dikaitkan dengan kehilangan mereka ini. Ada yang hilang di hutan tebal. Ada yang hilang dipercayai dimakan oleh kanibal. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah 3 kehilangan misteri yang tragik dan menyeramkan. 3. Debanhi Escobar, Meksiko. Ini adalah sebuah kes kehilangan yang berlaku pada tahun 2022 melibatkan seorang wanita yang berumur 18 tahun, dikenali sebagai Debanhi Susana Escobar, seorang pelajar undang-undang yang berasal dari Meksiko. Pada 8 April 2022, Debanhi menghadiri acara pesta di bandar Monterrey, Meksiko bersama 2 orang rakan perempuannya. Sekitar awal 9 April, terakam di CCTV, Debanhi bertengkar dengan seorang lelaki dan 2 rakan perempuannya, dan di dalam rakaman tersebut, dia dikejar sebelum sempat diselamatkan. Sekitar waktu itu juga, pada pukul 4.20 pagi 9 April 2022, Debanhi menaiki Uber yang dipandu oleh Juan David Cuellar untuk pulang, sementara 2 rakannya tadi menaiki kenderaan lain. Tapi ketika di dalam perjalanan, dia diturunkan di lebuh raya Monterrey Nuevo. Ayah Debanhi percaya pada waktu ini berlaku pergaduhan di antara Debanhi dan Juan selepas Juan cuba untuk meraba dada Debanhi. Menurut Juan pula, Debanhi yang mahu turun dari kenderaannya sebab tidak mahu pulang dan mahu pergi ke pesta yang lain. Tapi sebelum Juan berlalu pergi, dia sempat mengambil gambar ini sebagai bukti yang Debanhi telah turun dari kenderaannya. Kelihatan Debanhi memakai baju putih, skirt hitam dan sedang berpeluk tubuh. Debanhi kemudian berjalan kaki sehingga dia tiba di sebuah bengkel membaiki lori. Tapi tiada siapa di situ untuk membantunya. Dan dilihat dari rakaman CCTV, Debanhi kemudian berjalan menuju ke arah Motel Nueva Castilla. Inilah kali terakhir dia ditemui sebelum hilang tanpa jejak. Disinilah kisah kita menjadi semakin misteri. 13 hari selepas kehilangan Debanhi, pekerja motel melaporkan air di seluruh motel berbau busuk. Mereka mengesyaki ia datang dari tangki air yang terletak di belakang motel. Bila tangki tersebut diperiksa, pihak polis menemui sesuatu yang mengejutkan. Di sana, mereka menemui mayat Debanhi. Tubuh badannya sudah mereput, tapi keluarga dia mengecam barang kemas yang dipakai Debanhi. Kisah ini menjadi semakin rumit bila pihak berkuasa membuat kenyataan yang dia berkemungkinan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam tangki dan mereka mengklasifikasikan kes itu sebagai kemalangan. Sementara keluarga Debanhi percaya dia telah diculik, dirogol dan dibunuh sebelum diletakkan di dalam tangki. Apa tidaknya, dalam masa 13 hari Debanhi hilang, kawasan dalam dan luar Motel Nueva sudah digeledah oleh 200 orang anggota polis. Mereka juga menggunakan drone dan anjing polis, tapi tiada apa yang mereka temui. Tidak sehingga hari ke-13. Tiba-tiba pula, mayat Debanhi ditemui di dalam tangki, seperti ada seseorang yang baru sahaja meletakkan mayat dia di sana. Menurut ayah Debanhi lagi, mana mungkin dia boleh memanjat pagar ataupun memanjat tangki dan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam. Bukan itu sahaja, menurut ayah Debanhi, rakaman CCTV dari bengkel membaiki lori tidak lengkap. Ada 8 ke 12 minit lagi rakaman yang dipercayai hilang. Padahal ia datang dari kamera yang sama merakam Debanhi menuju ke Motel Nueva. Keluarga Debanhi menolak kenyataan dari pihak berkuasa yang itu adalah satu kemalangan. Sebaliknya, mereka percaya itu adalah kes bunuh dan menyalahkan pihak berkuasa yang mengambil sikap sambil lewa, cuba untuk menutup kes secepat yang mungkin. Dan ternyata, sangkaan keluarga Debanhi betul. Ia bukanlah sebuah kes kemalangan tetapi ini ialah sebuah kes bunuh. Ini dibuktikan dengan autopsi kedua yang diarahkan oleh ayah Debanhi. Kes Debanhi ini mendapat perhatian penduduk Meksiko. Protes besar-besaran dianjurkan untuk menentang ketidakadilan dan keganasan terhadap wanita yang kerap kali berlaku di negara tersebut. Hari ini, siasatan masih lagi berlangsung untuk merungkai apa sebenarnya yang terjadi kepada Debanhi. 2. Chris Kremers dan Lisen Frun, Panama.
Ini ialah sebuah kisah yang berlaku pada tahun 2014 di Panama, melibatkan kehilangan misteri dua sahabat iaitu Chris Kremers yang berumur 21 tahun dan Lisen Froon yang berumur 22 tahun, berasal dari Belanda. Setelah mengumpul duit selama 6 bulan, mereka melancong secara backpacking ke Panama. Antara destinasi mereka ialah untuk mendaki sebuah gunung berapi dikenali sebagai Gunung Boket. Mereka memulakan pendakian pada 1 April 2014. Itulah kali terakhir mereka dilihat sebab dua rakan ini hilang tanpa jejak di hutan Panama yang tebal. Pencarian besar-besaran selama 10 hari dilakukan di sekitar kawasan hutan dan kampung berdekatan. Tapi mereka gagal untuk menjejaki dua sahabat ini. Tidak sehingga beg galas milik salah seorang dari gadis ini ditemui oleh penduduk kampung berdekatan dengan sebuah sungai. Di sinilah siasatan menjadi semakin misteri. Antara barangan yang ditemui di dalam beg tersebut ialah telefon bimbit dan juga kamera. Di dalam memori kamera itu pula, ada 90 gambar yang diambil pada 8 April di antara pukul 1 pagi sehingga pukul 4 pagi. Gambar-gambar yang diambil pelik. Salah satu daripadanya ialah gambar belakang kepala Chris. Dipercayai terdapat tompokan darah, menandakan dia seperti terluka. Di gambar yang lain pula menunjukkan plastik yang bertaburan di atas sebuah batu. Ada juga gambar tebing yang gelap. Siasatan terhadap telefon bimbit pula menunjukkan selepas beberapa jam setelah mereka memulakan pendakian, mereka membuat 77 kali panggilan kepada pihak polis di Panama dan juga di Belanda. Tetapi gagal disebabkan mereka berada di tengah-tengah hutan. Selain daripada itu, hasil siasatan mendapati ada cubaan gagal untuk membuka telefon bimbit mereka. Dipercayai pada 11 April, telefon tersebut kehabisan bateri. Beberapa hari selepas mereka memulakan pendakian. 2 bulan selepas kehilangan mereka, pihak polis menemui kasut milik salah seorang dari mereka dan di dalam kasut tersebut ada kaki Lisen. Tidak beberapa jauh dari situ, tulang temulang Chris dan Lisen ditemui di sekitar kawasan sungai. Untuk tulang Lisen masih lagi mempunyai kulit dan nampak luntur. Ini adalah satu perkara yang ganjil. Pihak berkuasa membuat andaian kematian dua sahabat ini sebagai kemalangan. Mereka tersesat dan gagal untuk keluar dari hutan tebal Panama sehingga satu tahap mereka tercedera dan meninggal dunia. Namun begitu, masih ramai yang masih tertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Ada yang percaya ada misteri yang belum diselesaikan di sebalik kehilangan dua sahabat ini yang masih kekal misteri sehingga hari ini. Itulah kisah kehilangan Chris Kremers dan Lisen Froon. 1. Michael Rockefeller, Papua Nugini. Ini ialah kisah yang berlaku pada tahun 1961, melibatkan Michael Rockefeller, cucu kepada bilioner John Rockefeller. Ketika berumur 23 tahun, Michael mengikuti ekspedisi kumpulan antropologi ke Pulau Papua Nugini untuk mengkaji budaya primitif penduduk Papua yang pada waktu itu sangat asing untuk orang barat. Untuk berulang-alik dari Amerika ke Papua bukanlah perkara yang asing untuk Michael, malah Michael dikenali dan diterima oleh penduduk yang tinggal di situ. Tidak sehingga pada 17 November 1961, Michael bersama seorang lagi ahli antropologi bernama Rini Wasing sedang mengayuh sampan kenu di sekitar pulau. Disebabkan ombak bergelora dan angin kencang, sampan mereka terbalik, membuatkan mereka hanyut di lautan, menyebabkan mereka berada 12 batu dari persisiran pantai. Michael kemudian memutuskan untuk berenang ke pulau. Katanya dia akan mendapatkan bantuan dan akan kembali menyelamatkan Rini. Tapi itulah kali terakhir Michael dilihat. Keesokan paginya, Rini diselamatkan tapi Michael tidak ditemui dan disahkan hilang. Pencarian besar-besaran dilakukan untuk menjejaki Michael, tapi kelibatnya tidak ditemui di mana-mana. Selepas 9 hari pencarian tidak membuahkan hasil, ia diberhentikan. Pada waktu itu tiada siapa yang tahu apa yang terjadi kepada Michael, yang ada hanyalah spekulasi. Antara spekulasi yang popular ialah Michael memutuskan untuk tinggal secara tetap di sana, menjadi sebahagian daripada puak orang asli. Ada yang percaya dia lemas, ada juga yang percaya dia telah dimakan buaya. Tapi yang paling misteri, ada yang percaya Michael telah ditangkap dan dimakan oleh sekumpulan puak orang asli. Ia
puak orang asli Papua suatu ketika dahulu adalah puak kanibal. Menurut Mill Matchlin, wartawan yang menyiasat kehilangan Michael pada tahun 1969 dahulu, dia percaya Michael adalah mangsa puak orang asli Osjaneb. Ini disebabkan 2 tahun sebelum kehilangan Michael, iaitu pada tahun 1958, beberapa orang ketua puak ini telah dibunuh oleh tentera Belanda yang tiba di tempat yang sama di mana Michael kali terakhir dilihat. Ada kabar angin menceritakan yang ibu Michael mengupah penyiasat persendirian. Mereka telah membeli 3 tengkorak orang putih yang pernah dibunuh dan dimakan oleh orang asli. Salah satu daripada 3 tengkorak ini kemudian disahkan sebagai milik Michael. Tapi ini tidak pernah disahkan oleh keluarga Rockefeller. Tidak sehingga pada tahun 2014. Carl Hoffman, wartawan dari National Geography, menulis sebuah buku mendedahkan apa sebenarnya yang terjadi kepada Michael. Dia menemubual 2 orang Belanda yang sudah tinggal bersama orang asli dan fasih berbahasa Papua, dan mereka menceritakan memang betul ada ahli puak yang telah membunuh dan memakan Michael. Namun begitu, semua maklumat ini adalah sulit dan tidak sepatutnya diketahui oleh orang awam. Itulah kes kehilangan misteri Michael Rockefeller. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini sesuai untuk mereka yang suka dengan kisah-kisah misteri, pelik dan ganjil. Apa pendapat anda tentang perkongsian kali ini? Akan lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Pastikan anda like kami di Facebook dan di social media kami yang lain. Sejumpa di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.